kasih kepada pihak penaja Petronas Gurun yang sudi memberi peluang kepada saya pada tengah hari ini untuk menyampaikan tazkirah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat surah 51 pada ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah tazkirah, peringatan. Maka sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang mukmin. Dan pada tengah hari ini saya diberi tajuk kerana pulut santan binasa. Tapi kalau tukar tajuk sedap, kerana pulut durian king binasa. Sebab saya suka makan durian dengan pulut. Baik. Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Kata Melayu kan? Baik. Izinkan saya memulakan dengan membaca sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Mana Nabi SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisadihi wa yadihi. Wal-muhajir man hajara ma na'allahu anhu. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang bermaksud, orang Islam yang baik ialah orang Islam lain selamat dari antara lidahnya dan tangannya. Dan orang yang berhijrah ialah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan hadis yang mulia ni, insya-Allah saya akan melakukan bahasan ada kemampuan yang ada. Maklumlah tuan-tuan dan puan, ramai yang tak kenali saya, yang belum kenali saya. I'm not a religious scholar, but just an orator. Dakwah besar-besar je. Jadi terima kasih di atas kepercayaan ya penaja Petronas yang memberi peluang pada saya pada tengah hari ini untuk membahaskan tajuk kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Baik. Hadis yang mulia tadi dengan jelas menyatakan orang Islam yang baik ialah orang Islam lain selamat dari angkara lidahnya. Begitu juga selamat dari angkara tangannya. Sebab kemusnahan, kejahatan-kejahatan yang berlaku, kerosakan yang berlaku berpunca daripada dua, lisan ataupun tangan. Bila disambung hadis yang mulia, dan orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang berhijrah. Baik, kita mulakan dengan lisan. Fungsi lidah ni banyak. Tetapi bila disalahguna, lidahlah yang memainkan peranan fitnah, memfitnah. 4, mengumpat. Ataupun mengadu domba. Mengadu domba. Macam fitnah. Angkara lidah. Fitnah si fulan, memfitnah si fulan. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam walahum 'adzabul hariq. Dalam suratul Buruj. Suratul Buruj ni dalam juzuk amma surah ke-85 pada ayat ke-10. Allah berfirman, ini angkara fitnah. Mana fitnah yang menyebabkan orang lain
pihak lain menjadi susah. Itu angkara lidah. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang memfitnah, orang-orang lelaki maupun orang-orang perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, mereka rasa macam tak bersalah, relax je, fitnah orang, fabricate stories, benda yang tak betul direka cipta, itu semua fitnah. Kemudian termasuklah mengadu domba. Mengadu domba ni kalau dalam bahasa Inggeris, bring into conflict. Itu mengadu domba. Hadis ada. La yadkhul jannah nammamun. Tak masuk syurga sesiapa yang mengadu domba. Nammamun ni mengadu domba. Fitnah lain. Fitnah saya kemukakan dalil buruj ayat ke-10. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah, yang menyebabkan dengan tutur katanya pihak ketiga, pihak lain menjadi susah. Hidup dalam keadaan serba salah. Kerana fitnah. Okay. Kemudian dia tidak bertaubat. Dia rasa enak. Dia rasa tak ada apa. Seolah-olah relax. Seolah-olah ini bukan kesalahan besar. Oleh kerana sifat sedemikian, Allah kata mereka ini kerana tidak mau bertaubat, bagi mereka neraka Jahannam dan api yang marak menyala sedang menanti mereka. Itulah angkara lidah. Fitnah, adu domba, dan termasuk mengumpat. Mengumpat. Tetapi saya ingin elaborate pada hari ini, khususnya dah fitnah tu semua orang faham. Ya, mereka cipta sesuatu isu yang tidak betul. Akhirnya isu itu digembar-gembur, diwar-warkan. Zaman sekarang ni dengan apa nama teknologi yang begitu canggih, keluar video-video, walhal pelaku tu bukan dia pun, itu juga fitnah. Menjusahkan seseorang, mengaibkan seseorang, adu domba, pergi ke sana, ke hulu, ke hilir, cerita benda tu. Akhirnya yang tak betul pun dia anggap dah betul. Maka wujudlah permusuhan, pertelingkahan dan sebagainya. Mengumpat salah satu lidah. Mengumpat orang ni, mengumpat orang ni. Cuma nak bagi tahulah dalam soal mengumpat ni. Sebab dia sebut di sini, kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Mengumpat menggunakan mulut, menggunakan lisan. Tetapi di dalam kitab Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dalam kitab Riyadhus Salihin, ada dalam bab ghibah, dalam bab mengumpat. Sebab saya nak relate dengan lidah. Tidak kesemua yang kita bercakap itu dianggap sebagai mengumpat di sisi Islam. Ini kena jelas. Kalau semua tak boleh bercakap, apa fungsi lidah kita? Oh, cakap ni mengumpat. Cakap ni mengumpat. Kadang-kadang memang betul. Ada ustaz-ustaz ni, ya, dia kata kita tak boleh, itu mengumpat. Bukan semua tak boleh. Ada yang dibolehkan. Saya akan kuatkan dengan hujah Al-Quran. Kadar ilmu yang ada kat saya. Ya. Baik. Dalam soal mengumpat, fitnah tuan-tuan dah faham dah. Negara kita ni memang tenat dengan isu-isu fitnah memfitnah. Ya. Yang kedua, adu domba. Sama juga. Yang kita nak sebut lidah. Yang kuat mengumpat. Baik. Dalam Islam, ada 6 perkara yang tidak dianggap sebagai mengumpat. Dengar baik-baik. Ini mengikut pandangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang pertamanya ialah kita nak mengadu pada satu pihak, kita ni dizalimi. Kita menggunakan lidah. Lidah yang menyatakan, saya telah dizalimi, bagian-bagian. Adakah itu berdosa? Adakah itu dianggap sebagai mengumpat? Minta maaf, saya keletihan sikit. Baru balik sampai
tukar baju, datang pula yang tersasul, banyak tersasul tu. Kalau tersasul tak betul pun, please forgive me. Slip of the tongue, no fault of the mind. Okay. Mengumpat yang diharuskan, boleh. Yakni apabila kita mengadu tentang sesuatu kezaliman yang berlaku ke atas kita. Mana dari Quran? Itu saya kata, saya pun tengok ustaz-ustaz yang keluar TV ni. Ustaz-ustaz selebriti. Hebat. Kita bukan selebriti. Kita besar-besar je. Apa kejik-kejik kata apa. Tak ada censorshipnya ni. Oh, kita tak boleh. Itu masuk dalam kategori mengumpat. Apakah semua mengumpat? Tuan-tuan, ini kitab tafsir H. Zainuddin Hamidi. H. Zainuddin Hamidi, surah yang keempat, ayat 148, muka surat 140. Tuan-tuan dengar, ini dibolehkan. Siapa yang berkata? Bukan ustaz, bukan mufti. Allah Subhanahu wa taala. La yuhibbullah al-jahra bis-su'i minal qaul illa man zulim. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perkataan yang disebut secara terang-terangan yang mengaibkan satu pihak, memalukan simpulan-simpulan, kecuali with the exception man zulim, sesiapa yang dizalimi. Orang yang dizalimi boleh mendedahkan kezaliman yang berlaku ke atas dirinya. An-Nisa ayat 148 itu sekadar terjemahan ayat yang saya baca. Tuan-tuan dengar tafsiran dia. Saya suka rujuk. Ya. Kita bercakap biar ada bukti, ada evidence. Bukan cakap kosong. Zaman sekarang ya, istilah sembang kari. Kalau di utara kari orang tak kenal, sembang gulai. Baik. Dengar ayat tadi. H. Zainuddin Hamidi mentafsirkan ayat 148 An-Nisa. Muka surat 140 tafsir H. Zainuddin Hamidi. Tafsirannya seperti berikut. Dengar elok-elok. Dengar baik-baik. Orang-orang yang terinaya, yang dizalimi, dibolehkan memperdengarkan dengan terus terang perkataan-perkataan yang buruk mengenai penginayaan yang dilakukan kepadanya. Tengok jelas. Perkataan ini dia guna lidah. Dikeluarkannya adalah untuk membela dirinya. Nanti saya bawa ayat yang lain menyokong ayat ini. Atau menyampaikan pengaduan kepada pembesar hakim yang bersangkutan ataupun dalam sidang perwakilan ataupun sidang media ini. Ya. Supaya mendapat perbaikan. Baik, itu satu hal. Yang kedua, tuan-tuan dengar, bagi perhatian. Suara-suara yang dilahirkan oleh rakyat yang terinaya, yang dizalimi, mengenai tindakan-tindakan yang di luar batas keadilan yang dilakukan oleh pembesar-pembesar negeri atau pembesar negara, ia adalah boleh dianggap suatu penghinaan atau hasutan, melainkan suatu jalan untuk menghilangkan penginayaan dan menegakkan keadilan. Jadi janganlah semua ustaz-ustaz duk cerita dalam TV, dalam radio, semua jadi mengumpat, tak betul. Tak maaflah. Saya suka berterus terang. Let us be frank, you know. Terus terang. Ini ajaran Islam. Bahkan disebut suara-suara yang dilahirkan oleh rakyat yang dizalimi tidak boleh dianggap sebagai penghinaan ataupun hasutan. Saya perasan di Malaysia ni masih ada lagi kot akta hasutan. Kalau kita tak boleh bercakap, ada lidah tak boleh bercakap untuk membela diri kerana kita dizalimi, tak selesai masalah. Sebab tu dalam negara kita ni, kita ada
the Federal Constitution, Perlembagaan Persekutuan, yang tidak menghalang apa dia? Warga negara untuk berhimpun secara aman dengan tidak bersenjata. Dibenarkan. Sebab tu kita buat ceramah. Contoh, nak bagi orang Petronas faham. Kan? Kita mengadakan himpunan besar-besaran 10.1B. Saya baca bagi tuan-tuan dengar. Lembagaan Persekutuan. Kalau semua mengumpat, masalah tak selesai. Tak boleh. Itu tak boleh cakap. Ini tak boleh cakap. Jadi fitnah. Kita kalau ada evidence, ada bukti dalam Islam, bring your proof. If you are truthful. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 111. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakanlah, sekiranya benar apa yang kamu dakwa itu, bawalah bukti. Fitnah tak ada bukti, syok cakapnya. Adu domba. Tetapi kalau kita selaku rakyat atau individu yang dizalimi, kita ada fakta, bukan auta, kita ada evidence, boleh. Bahkan Lembagaan Persekutuan membenarkan 10.1B, tuan-tuan dengar. Semua warga negara adalah berhak berhimpun secara aman dan dengan tidak bersenjata. Sebab tu polis tak ganggu. Ceramah-ceramah politik, ceramah-ceramah parti politik. Anak bateri nak habis tak ada. Kan? Kita tu. Tak cek. Jadi tuan-tuan dan perempuan, satu, boleh faham kau no? Awak tak cek. Baik. Jadi itu fungsi leader. Untuk mendapatkan pembelaan. Bukan semuanya mengumpat. Bukannya semua fitnah. Itu cerita dia. Kena faham ni. Saya nak ambil this golden opportunity. To explain. Khususnya kepada warga Petronas. Jadi fahamkan throughout Malaysia. Yang rajin tengoklah, yang tak suka dengar tazkirah tu biasalah. Pokoknya tuan-tuan dapat mengenali saya, Ustaz Syahril Long. Pendakwah besar-besar je. Trying to reconnect pula dah musuh. Baik. Apa kita ada sini. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jelas atau tidak? Tidak semua apa yang kita ungkapkan itu dikategorikan sebagai mengumpat. Kalau kita dizalimi, boleh kita mendedahkan kezaliman-kezaliman yang berlaku ke atas kita. Bahkan suara-suara rakyat, himpunan rakyat besar-besaran diberi penjelasan tentang isu-isu semasa, kezaliman pemerintah. Itu tak salah. Lembaga Persekutuan juga membenarkan 10.1B. Tetapi untuk warga negara, semua warga negara, Bangladesh tak boleh. Rohingya tak boleh. Strictly only Malaysian citizen saja. Tuan-tuan dan perempuan, untuk menyokong tadi, saya nak kemukakan kitab ni pula. Untuk menyokong An-Nisa ayat 148. Tuan-tuan dengar sendiri. Berdosa atau tidak? Apabila kita menyuarakan sesuatu demi untuk mendapatkan pembelaan dan menegakkan keadilan. Allah berfirman, surah ke-42, surah Asy-Syura ayat 41. Tafsir Arab Saudi, ini tafsir Arab Saudi. Allah berfirman, "Walaman intasara ba'da zulmi wa ulaika ma 'alaihi min sabil." Saya tak nak terjemah, tuan-tuan dengar. Bolehkah orang Petronas? Ada respon pun? Ataupun tuan-tuan ni silap pilih penceramah ke macam mana? Boleh, silap. boleh. Ya.
Saya lebih suka kita ni frank, terus terang. Jangan duk pusing-pusing jauh, straight to the point. Kalau tak betul, hak tuan-tuan boleh tegur saya, tak ada masalah. Saya dah bagi tahu. Saya bukan seorang ulama. Saya hanya seorang pendakwah biasa aja. Ayat saya baca tadi. Cuba dengar orang Petronas. Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah terinaya tidak ada suatu dosa pun atas mereka. Tidak berdosa apabila kita mendedahkan, kita menjelaskan kezaliman-kezaliman yang berlaku ke atas kita. Tak berdosa. Dua dalil. Yang boleh menggunakan lisan untuk mendapat pembelaan dan menegakkan keadilan ialah manzulim, sesiapa yang dizalimi. Isteri boleh cerita dekat qadi apa yang berlaku ke atas dia, apa yang dibuat oleh suami dia. Kalau tak boleh nak cerita, qadi pening. Saya nak buat keputusan macam mana, puan tak nak cerita, tak boleh tuan qadi. Nanti jadi mengumpat. Orang qadi kata, nang buti nang kui lalu. You kena cerita lah baru I can decide. Kan? Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tak habis sekadar tu. Terima kasihlah bagi tajuk memang best lah. Tentang lisan. Orang Islam yang baik ialah orang Islam lain selamat dari angkara lidahnya dan tangannya. Ini kita membicarakan lidah. Lisan kita. Kerana mulut, kerana lidah badan binasa. Memang betul pepatah tu ada kebenaran. Tetapi apabila seseorang dizalimi, bukan sekadar dibenarkan dia mendedahkan segala kezaliman yang berlaku ke atas dirinya, bahkan dengar baik-baik, please pay attention. You all bukan dengar I selalu. You all pun tak pernah jemput I pun. Kan? I will take this golden opportunity to elaborate insyaAllah about Islam sekadar yang ilmu yang ada. Bahkan kalau kita berdoa kepada orang yang menzalimi kita, rakyat berdoa kepada pemerintah yang zalim, tidak berdosa. Dibolehkan. Ini saya dengar dulu dalam radio IKIM kalau tak salah saya. Institut Kekeliruan Islam Malaysia. Tak maaf lah. Joke. I was only joking. Oh, tak boleh. Ini jadi mengumpat. Tak boleh kita berdoa keburukan terhadap sesama Islam. Who says so? Tell me, who says so? Siapa yang beritahu? Nabi buat. Nabi buat, tuan-tuan. Yang Nabi saya tak berapa nak ingat dah hadis lama tak baca. Tapi saya nak quote. Dalam kitab Al-Adhkar, karangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Nabi pernah berdoa supaya Allah melaknat dua qabilah. Qabilah Zakwan dan yang lagi satu saya tak ingat. Ra'ilan kata, lebih kurang macam tu. Nabi berdoa, ya Allah, kau laknatkanlah qabilah Zakwan. Makna, Nabi marah. Mereka membuat sesuatu kezaliman terhadap umat Islam. Sa'id bin Zaid, seorang sahabat yang dijanji syurga, ketika berlaku pertelingkahan soal sebidang tanah dengan seorang wanita yang bernama Arwah. Kes ini dibawa ke mahkamah. Dan hakim mahkamah Islam itu ialah Marwan. Marwan bertanya kepada Sa'id bin Zaid, apa bukti tanah ini milik kamu? Tak ada bukti sebab zaman tu mana ada lagi pejabat tanah. Sijil pun tak ada, geran belum ada. Contoh. Akhirnya Marwan membuat keputusan memihak pada arwah wanita ini. Sedangkan wanita ini dia berbohong. Tanah itu bukan milik dia. Dia licik. Ini macam lawyer-lawyer lah ni di Malaysia ni. Ya. Kita engage lawyer, kita bunuh orang, kita belasah orang, lawyer akan go all out mempertahankan anak buah dia. Hak bunuh orang pun kerana
kelicikan lawyer berpetah dengan hujah-hujah, hakim membuat keputusan not guilty, tidak bersalah. Begitu juga berlaku zaman Sa'id bin Zaid. Marwan telah membuat keputusan tanah itu menjadi milik Arwah. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Sa'id bin Zaid begitu marah. Ayahanda marah? Tidak. Tapi ini memang marah. Allahumma in kanat kadhibatan basarah waqtiha fi ardha. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Allahumma, wahai Tuhanku, doa Sa'id bin Zaid. In kanat kadhibatan, sekiranya arwah berdusta, fa amma basarah, kau butakanlah mata dia. Waqtuha fi ardiha, dan matikanlah dia di atas tanah tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Sa'id bin Zaid di antara sahabat yang dijanji syurga 10 orang ni, doa dia mustajab. Akhirnya arwah kehilangan penglihatan. Dan beliau mati ketika berjalan-jalan di tanah tersebut, mati kerana beliau terjatuh ke dalam perigi. Orang Kedah kata telaga. Boleh atau tidak kita menggunakan lisan berdoa supaya Allah hancurkan golongan zalim? Boleh. Dua dalil. Zakwan hadis Bukhari, Nabi sendiri, ya Allah, kau laknatkanlah puak-puak ni. Dalil kedua Imam Muslim, kisah Sa'id bin Zaid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kejapnya 1:40 habis. Itu poin pertama. Saya nak streskan di sini bahawasanya bukan semua apa yang kita ungkapkan, yang kita katakan, itu keburukan atau dilabelkan sebagai mengumpat. Tidak. Pertama, untuk mendapat pembelaan dan menegakkan keadilan, kita dibolehkan menerang, menjelaskan, menyatakan apa-apa kezaliman yang berlaku. Yang kedua ialah untuk mengubah kemungkaran. Boleh? Contoh, sepasang couple ni, mereka bersekedudukan. Dan kebetulan, mereka tu neighbor kita. Kita ni solat tahajud, Masya Allah. Solat waktu malam, bangun malam. Neighbor kita bermaksiat. Neighbor kita bermaksiat. Jadi kita pergi. Pergi ke mana? Pergi dekat pejabat agama. Adakah itu mengumpat? Adakah itu fitnah? Adakah kita menyalahgunakan lisan anugerah Allah? Mengubah kemungkaran tuntutan agama. Mana dalil? Kita ni tak faham. Minta maaf, bukan saya condemn mana-mana pendakwah. Cuma nak bagi tahu. Dalam Islam, kerja kita dua. Bukan satu. Tapi dua. Amar ma'ruf dan nahi mungkar wajib berjalan simultaneously. Serentak. Bagian pada kita berdakwah, ajak orang kepada kebaikannya. Bagaimana dengan kemungkaran? Oh, tak nak cakap. Nanti jadi umpat. Siapa kata? Boleh. Untuk mengubah kemungkaran, dibolehkan, diharuskan. Kenapa tuan-tuan? Kalau sekadar kita mengajak umat manusia ke arah kebaikan, tetapi mereka masih dalam kemungkaran, kemaksiatan, kita mengundang bala Allah. Mana dalil Quran? Dalil Quran surah Al-Ma'idah, surah kelima, ayat 78-79. Tak masuk ayat Quran ni. Lu'inal ladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Al-Maidah surah kelima ayat 78 dan 79. Inilah dalil yang begitu jelas.
Kenapa Bani Israel dilaknat oleh Allah? Laknat ni tuan-tuan, maksud laknat ialah bala bencana. Kehidupan yang tidak selamat di sepanjang kehidupan mereka. Mereka ini dilaknat oleh Allah, dimusuhi oleh semua umat manusia. Siapa? Bani Israel. Kita pun jangan dilaknat oleh Allah. Laknat mana? Musibah, bala bencana, kehidupan yang tak selamat nanti. Ni kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman, keluaran Jabatan Perdana Menteri. Saya nak baca huraian tentang laknat pada muka surat 35. Tuan-tuan dengar apa makna laknat? Kerana kekufuran mereka kepada Allah dan Rasulnya, kaum Yahudi telah dilaknat oleh Allah Azza wa Jal. Dan akibatnya, mereka sentiasa ditimpa bala bencana dan tidak menemui selamat di sepanjang sejarahnya. Tuan-tuan, COVID-19, macam-macam cerita. Ini konspirasi Yahudi. Begitu, begini, begitu. Saya ada dalam Quran. Kamu katalah apapun. Saya tetap beriman dengan Quran. Kenapa? Ini adalah bala. Kerana kita membelakangi petunjuk Allah. Ingat, Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan adalah petunjuk pada seluruh umat manusia, bukan untuk Arab, tetapi seluruh umat manusia. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah ayat 185. Itu dalil, saya tak nak urai bab ni, cuma nak bagi tahu. Jadi bila kita tidak mengimani Al-Quran sepenuhnya, kita tidak mengikut perintah Allah sepenuhnya, saya bimbang, kita juga akan ditimpa musibah-musibah yang tidak putus-putus. Sebagaimana COVID-19. Dah masuk tahun kedua. Kenapa tuan-tuan? Nanti saya baca hadis. Saya pasti, peringkat last year, tahun lepas, negara dianjurkan bacaan Yasin, doa. Satu dunia berdoa, ya Allah, hindarilah kami daripada wabak ini. Wabak yang kita pun tak tahu apa benar. Coronavirus, I've never seen before. What is coronavirus? But I've seen many times Toyota Corona. Tak, you all tak ketawa kah? Ini Ustaz Syarilong lah. Kalau pernah dengar nama, hari ni boleh tengok live. Oh, macam ni ke dia? Handsome tak? Akan macam ni punya handsome beli mapang. Saya suka crack jokes. Itu style saya. Apalah kalau tuan-tuan rasa tak selesa, tak selesai. Next time in future tak payah invite me. Tak ada masalah. I've been in this field dakwah for the past 30 years. 30 tahun. Masing-masing ustaz, masing-masing pendakwah, dia ada karakter tersendiri. Tak sama. Kalau semua manusia karakter sama, aman dunia ni tuan-tuan. Tak payah aman. Malaysia pun aman. Kan? Ini pembantu saya ni. Ya. Ayat tadi. Oleh kerana Bani Israel tidak melarang kemungkaran yang berlaku di kalangan mereka, biarlah. Jangan jaga tepikan orang. Itu pepatah Melayu ni tak boleh pakai. Ya. Allah suruh kita jaga. Oleh kerana mereka tidak mencegah kemungkaran, mereka dilaknat oleh Allah. Saya bimbang tuan-tuan. Kemungkaran di dalam negara kita begitu amat membimbangkan. The government has to do something drastic. You cannot wait. Jangan slow sangat. Kita ambil pertengahan. Laju sangat jangan, slow sangat. Kita ambil moderate. A moderate Muslim. Sederhana. Yang tak betul, kita perbetulkan. Kerana saya bimbang. Saya dah dengar ada seorang syekh. Dia boleh baca Quran satu hari 30 juzuk. Berdoa, ya Allah, hindarilah kami daripada wabak COVID ini. Ni luar negara, Turki. Satu Quran, the Holy Al-Quran 30 juzuk, dia boleh khatam satu hari. Itu pun wabak COVID tak selesai. Kenapa? Kerana kita tidak menunaikan tanggungjawab amar ma'ruf dan nahi munkar. Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf
wala tanhawanna 'anil munkar aw la yushrikanna Allah ay yab'atha 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis ini terdapat dalam kitab Riyadhus Salihin dalam bab amal ma'ruf nahi munkar karangan Imam Nawawi rahimahullah taala. Tuan-tuan dengar. Kenapa musibah ini tidak ada pengakhiran? Demi jiwaku di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi SAW. Hendaklah kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dalam masa yang sama, at the same time kamu wajib mencegah kemungkaran. Atau yakinlah Allah akan datangkan musibah ke atas kamu. Kemudian kamu semua berhimpun menadah tangan kepada Allah. Ya Allah, hindarilah kami daripada wabak ini. Ketika itu Allah tidak memperkenankan doa kamu lagi. Jadi bukan semua mengumpat lah tuan-tuan. Nak mengubah kemungkaran. Dah couple tu dah duduk berapa tahun. Pelik negara kita, minta maaf lah. Ya. Truth hurts. Kata Inggeris. Saya kena bercakap benar-benar. Ya. Dalam Islam disuruh kita bercakap benar. Satu couple ni. Di sebuah negara. Bukan di Malaysia lah. Afrika Selatan. Ya. Mereka bersekedudukan begitu lama. Bila masyarakat setempat pergi buat pengaduan, akhirnya yang pergi buat pengaduan itu, yang raid rumah tersebut, mereka pula disaman. Ini apa punya cerita ni? Sebab tu tak salah. Ini maksiat. Kita jangan berkompromi dengan maksiat. Mengundang bala. Biarlah kita suruh datang masjid, solat, SOP jaga, itu je. Kemungkaran, biar. Hei, tak betul. Ni, sebab tu dibolehkan demi untuk mengubah kemungkaran. Kalau nak ikut time's up ni, kan? Berapa nanti? 1:45. Okey, 3 minit. Saya nak express sikit lah. Yang ketiga, yang dibolehkan, diharuskan ialah meminta fatwa. Boleh. Yang keempatnya, untuk menyelamatkan saudara kita daripada kejahatan seseorang. Boleh. Katalah contoh, saudara Mus, sahabat saya ni, orang nak masuk meminang anak dia. Mus dah tahu dah. Nak masuk meminang anak dia. Dia jemput ustaz, tolong baca doa, okey. Ya, saya akan hadir. Datanglah bakal pengantin dengan keluarga dia. Kan, anak turunan dengan keluarga. Saya tengok muka si bapa pengantin tu, bakal pengantin saya kenal. Saya pun bisik, whisper dekat saudara saya. Sahabat, tak payahlah sahabat. Terima ni sebagai menantu. Kenapa? Bapak dia ni komunis. Contoh. Kan? Ini puak liberal share. Esok lingkup keluarga hang. Adakah itu mengumpat? Saya menggunakan lisan. Tidak. Buka kitab Riyadhus Salihin. Bab riba. Tu tuan-tuan. Tak semua mengumpat. Saya nak selamatkan dia. Ya. Begitu juga orang yang terkenal dengan gelaran-gelaran tertentu. Kita masuk satu kampung. Assalamualaikum, Tuan Haji. Waalaikumsalam. Saya nak cari saudara Mat. Di sini banyak Mat lah. Apa dia? Mat Bond, Mat Jebon, Mat James Bond. Oh, Mat Jebon. Adakah itu mengumpat? Oh, Mat Jebon. Mat Jebon. Rumah dia sebelah rumah Mat Bond. Belakang tu James Bond. Adakah itu mengumpat? Ini bukan pandangan saya. Pandangan Imam Nawawi. Ya. Yang keenam. Seseorang yang terang-terang melakukan kefasikan, melanggar batas ketentuan agama. Boleh. Kita advise dia, sahabat. Jangan berkawal dengan si bulan tu. Ini kaki 6 ekor. Tikam ekor tak pernah kena. Tikam kepala mungkin kena sebab kepala ni besar. Kan? Kaki judi, womanizer. Kaki booze. Apakah berdosa? Tidak berdosa. Kerana pelaku tersebut terang-terang. Everybody knows. Semua orang tahu. Baiklah. Ya, Waalaikumsalam. Boleh. Nampak?
Okey. Jadi itulah di antara, memang saya tak nafi memfitnah itu satu kesalahan. Saya baca tadi Al-Buruj ayat 10. Mengadu domba juga dengan lisan itu pun menyebabkan tak masuk syurga. Tetapi mengumpat, bukan semua umpat itu adalah berdosa, tidak. Untuk membela, untuk mendapat pembelaan dan menegakkan keadilan dibolehkan. Terusnya 3 minit. Yang kita perlu jaga bukan lisan semata-mata, tangan. Banyak angkara-angkara yang berlaku kerana tangan. Jadi hindarilah tangan kita daripada melakukan sesuatu yang boleh menyebabkan kita berdosa sisi Allah. Dan akhir sekali, ialah orang yang berhijrah, orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Allah dalam Quran, wajib kita hindari. Allah berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Surat Al-Hasyri, surah 59, di pertengahan ayat yang ke-7. Apa yang Muhammad perintah pada kamu, buatlah, amallah. Kalau yang sunat, tak ada kemampuan. Apa yang dicegah dan ditegah, tinggal sama sekali. Jangan buat langsung. Walaupun merugikan kita. Kerana ini larangan Allah yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Wajib kita kena tinggalkan. Jadi begitulah untuk tengah hari ini. Saya nak ambil kesempatan juga. Hafiz Mutmainah sekolah yang saya urus dah masuk tahun ke-12, tuan-tuan. Ya. Kami sedang membina kompleks. Kalau tuan-tuan nak menyumbang, saya sebutlah. Mungkin nanti boleh hubungi kami. Hubungi 010-314-8996. Saudara Mus. Ya. Kita ada akaun di Maybank 552059703378. Ya. Begitu juga CIMB 8601697814. Dua bank ni pun cukup lah kalau tuan-tuan nak tolong, nak bantu. InsyaAllah. Ya. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama. Ribuan kemaafan, kasar bahasa dan sebagainya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahalladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tazkirah tadi. Ada satu soalan Ustaz. Soalan dia, macam mana gelaran panggilan kepada seseorangnya? Contohnya, contoh tak elok lah. Kalau orang yang kita gelar tu tak reda ataupun marah, maka kita berdosa dan perlu minta maaf tak? Walaupun secara bergurau. Gelaran yang tak baik, Ya. Islam ajar jangan kita bagi gelaran kat orang. Kita kena buat benda yang, kalau kita suka satu benda, kita nak orang lain pun suka benda yang sama. Tapi dengan memberi gelaran ni memang tak digalakkan dan memang tak disuruh pun. Ya? Jadi cari cara lain untuk memperkenalkan seseorang. Tapi kadang-kadang ini masyarakat kita dah biasalah, saudara Zakaria. Dia dah terkenal dengan sifat sedemikian-sedemikian, maka orang bagilah title sedemikian-sedemikian. Kalau tanya saya, jangan bagi gelaran. Ya? Perlu minta maaf. Bukan minta ampun. Dalam Islam, correction. Pembetulan. Dalam Islam, bukan minta ampun. Minta maaf. Dari Quran, Al-Baqarah 237. Wa an taqfu aqrabu littaqwa. Dan pemaaf itu hampir kepada takwa. Bila kita melakukan kesalahan, walaupun terhadap kedua ibu bapa, terhadap jiran, sahabat-sahabat yang mungkin kita bergurau sahaja, tapi menyinggung perasaan, kita hanya perlu minta maaf. Kenapa? Ayat Ali Imran 31 menjawab, wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kami yang mengampunkan dosa dan kesalahan kamu, dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ustaz lagi satu. Dia tanya tadi yang nombor 5. 6 perkara yang bukan mengumpat, yang nombor 5 terlepas pandang tadi. Ya. Apa tu nombor 5? Saya bagi tahu 5 ya tadi. Yang nombor 5 terskip. Terkenal dengan gelaran tertentu. Oh, yang tu dah betul lah. Okay. Jadi kita sebaik-baik janganlah bagi gelaran kat orang yang tak baik kan. Kita pun tak suka kalau orang gelarkan kita dengan sesuatu yang tak baik, kata yang tak enak. Okey? Boleh? Boleh. Ada apa-apa lagi soalan daripada kawan-kawan?
nampaknya tak ada soalan Ustaz. Kita pun dah sampai ke penghujung siri ini. Sekali lagi saya bagi pihak Petronas mengucapkan terima kasihlah atas kesudian Ustaz untuk Terima kasih kepada pihak Petronas kerana memberi peluang pada saya untuk menyampaikan dakwah dan mesej Islam sekadar ilmu yang ada. Terima kasih sekali lagi, ribuan kemaafan, terkasabah dan sebagainya. dah lama tak jumpa Ustaz di sini. Itu dia jadi rindu tu. Kita jumpa lagi. InsyaAllah. Akhir kata Ustaz, kalau boleh sedikit doa untuk kami di sini. Okey, silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. Sekali lagi Ustaz, terima kasih daripada pihak kami. InsyaAllah kita akan berjumpa di Makassar akan datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum.